tahun ini kita bahagikan kepada dua tingkatan, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya bukanlah menaruh 100% kepercayaan kepada Cikgu Edis, Cikgu Suhaidi untuk mengikut apa yang beliau telah tetapkan. Sebab kita tak boleh percaya juga, karena takdir tak sama. Okey, tapi saya mempercayai bagaimana sebelum ini, sejak daripada 2017, apa yang telah dia targetkan memang betul ada keluar. Jadi kalau kita lihat, okey, tengok betul-betul daripada 2019 sampai 2013, soalan-soalan yang popular di tingkatan 4 adalah soalan-soalan tentang paling popular tamadun Islam dan sumbangannya. Kita tengok bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 dan bab 8 itu adalah berkaitan dengan tema tentang tamadun Islam dan sumbangan. Memang sangat-sangat popular. Okey, jangan kamu lari daripada bab ini atau tema ini. Nak tak nak pun kamu kena hadap juga. Okey, bosan ke, tak faham ke, kena hadap juga. Okey, jadi untuk bab 4, okey, bab 4 ditargetkan zaman jahiliyah. Bagaimana zaman jahiliyah itu dan bagaimana ciri-ciri zaman jahiliyah. Cara nak tengok, kita tengok 3. Politiknya bagaimana, sosialnya bagaimana, dan ekonomi. Ketiga-tiga ini kita tengok kehidupan mereka sebenarnya tidak ada tuntunan. Okey, dikatakan mereka tidak percaya kepada Tuhan, Nabi dan Rasul. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka ada agama, tapi mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi dan Rasul. Mereka sangat jahil. Okey, tidak tahu mana satu yang membawa kepada kebenaran waktu itu, ya, membawa kepada kebenaran. Teringat saya cerita Bobo Boy. Kan cerita Bobo Boy? Ya. Kebenaran. Sebab apa? Sebab bukan saya tu. Saya punya anak buah suka tengok cerita Bobo Boy. Hai, saya tengok duduk-duduk. Apa Datuk dia disebut kebenaran? Apa hal, Pak? Kamu sebut kebenaran? Cuma aku tengok kartun kamu punya anak. Saya tengok, oh betul juga. Okey, itu just yang saya faham. Berbalik kepada tentang tamadun ini tadi, maka orang jahiliyah ini zaman ini sangat gelap dan mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebenaran. Akhirnya penyebaran Islam di Makkah. Ingat, penyebaran Islam di Makkah pertama, kamu kira guna telunjuk jari kamu. Ada 3 ruas. Yang pertama adalah keluarga, ahli keluarga. Yang kedua, sahabat. Yang ketiga, kaum kerabat. Yang pertama, keluarganya adalah Khadijah bin Khuwailid, anak sepupunya Ali, ya. Ingat itu saja dah cukup. Okey, yang kedua, sahabat dia yang sangat baik, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Daripada Abu Bakar As-Siddiq, maka tersebarlah Islam kerana Abu Bakar As-Siddiq ini banyak kawan. Ya. Yang ketiga adalah kaum kerabat Abdul Muttalib. Maksud dia, kalau kamu tengok pembacaannya, ahli-ahli keluarganya mula menerima Islam. Itu permulaannya penyebaran Islam secara sembunyi kepada ahli keluarga, kepada sahabat, dan secara terbuka kepada kaum kerabat. Tetapi ada reaksi di mana orang menolak Islam kerana bertentangan dengan kehidupan masyarakat jahiliyah waktu itu.
Karena orang Arab Quraisy ini mereka hidup sangat mengagungkan kabilah mereka, suku mereka, yaitu Arab Quraisy itu. Mereka sangat selesa dengan kehidupan mereka, comfort zone. Maka apabila Islam datang, membawa satu nilai yang baru, membawa kehidupan yang baru, jadi ditentang. Akhirnya apa yang berlaku membawa kepada peristiwa hijrah. Okey, membawa kepada peristiwa hijrah. Sehingga berlaku pada waktu malam, siapakah yang tidur yang menyerupai Nabi, sedangkan Nabi waktu itu dah pergi. Ke mana gua bersembunyi? Gua Hira. Ya. Dan siapakah yang bersembunyi? Apabila orang Arab Quraisy ini datang nak membunuh kan, Ya. akhirnya bermulalah peristiwa hijrah di situ. Dan nak bermula peristiwa hijrah itu, maka orang Aus dan Khazraj, bangsa Arab ini tadi, mereka sebenarnya pernah mendengar apa yang berlaku di Makkah tentang penyebaran agama Islam. Dan mereka mula terbuka, open. Mereka open. Akhirnya suku Aus dan Khazraj berjumpa dengan salah seorang daripada kawan Nabi itu, Ya. dan Nabi pun bersetuju. Maka bangkitlah satu perjanjian, perjanjian Aqabah. Perjanjian apa dia? Perjanjian apa? Perjanjian bukan. Perjanjian Aqabah yang pertama. Ini ada yang terima Islam, ada yang menentang. Kalau tengok reaksi Arab terhadap Islam, okey, mula mereka tidak ambil berat kerana penyebaran Islam yang menyebar di keluarga. Tapi bila menyampuri urusan dalaman keluarga baginda, tidak menyangka seruan disambut oleh sebahagian besar masyarakat Arab, dan ada yang terima, ada yang menentang. Okey, kalau SPM keluar, kalau sebut reaksi, terima dan tolak. Okey, terima dan tentang. Tapi Nabi Muhammad, okey, menyelesaikan masalah dan berlakulah peristiwa hijrah. Hijrahnya sebelum hijrah itu, waktu hijrah itu maka cikgu. Ini dia. Okey. Orang Arab terdiri pada suku Khazraj, ya. Di Aqabah. Itu sebabnya perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama mesti buat perjanjian. Nabi Muhammad sekali lagi mengunjungi, okey, sekumpulan Arab Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Mereka mengunjungi Nabi Muhammad sekali lagi. Dalam pertemuan itu mereka membuat satu perjanjian di Aqabah yang dikatakan perjanjian Aqabah yang pertama. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul. Adakah waktu itu mereka terus terima Islam? Belum lagi. Just perlu percaya dulu, beriman dulu. Dan mereka berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad dan tidak melakukan amalan jahiliah, seperti mencuri, meminum arak dan membunuh bayi perempuan. Ketiga-tiga perkara ini jadi dakwah mereka. Dan apabila perjanjian ini selesai, okay, Nabi Muhammad telah menghantar seorang pendakwah, Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Jadi berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Okey. Bila Islam disebarkan di Madinah, Nabi belum lagi hadir ke Madinah. Sebelum kehadiran Nabi dan orang Islam di kota itu, pada tahun itu sekali lagi perjanjian ditandatangani. Okey, antara Nabi dengan suku Aus dan Khazraj, dan dikenali pula sebagai perjanjian Aqabah yang kedua. Maka dalam perjanjian ini, suku Aus dan Khazraj hendaklah memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia kepada Nabi. Kedua, suku Aus menjemput Nabi Muhammad dan orang Islam di Mekah berhijrah ke Madinah. Ketiga,
secara sukarela menyediakan dan menjanjikan keselamatan, tempat tinggal dan keselamatan untuk baginda Nabi dan orang Islam. Maka bermulalah di situ peristiwa hijrah. Maka peristiwa hijrah, Ma'al Hijrah, Mahal Hijrah tak lama lagi, bulan 12 ni. Itu sambutan Mahal Hijrah. Okey. Ini adalah konsep. Hijrah itu konsep. Dan apa yang berlaku sebab dan tujuan hijrah, kepentingan hijrah? Sebab satu je kepentingan hijrah ini, ya. Nih, hijrah mempunyai nilai yang sangat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab dan masyarakat Islam. Kalau tidak kerana hijrah ini, Islam tidak dapat berkembang, dan Islam hanya berada di Makkah dan ditentang oleh orang Arab Quraisy saja. Tapi kerana perjuangan dan semangat hijrah ini, akhirnya dapat mendirikan sebuah kerajaan Islam di Madinah, tanpa dengan aman, tanpa bersino lagi. Sedangkan di Makkah seruan terhadap Islam sering terganggu. Maka hijrah turut memberi peluang kepada baginda untuk mendamaikan suku Arab di Madinah, iaitu suku Aus dan Khazraj itu. Okey, akhirnya mendirikan sebuah kerajaan. Maka nak berdiri sebuah kerajaan perlu ada piagam Madinah. Okey, akhirnya piagam terbentuk. Berapa tahun? 8 tahun memerintah di mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Okey, pembentukan kerajaan Islam telah menimbulkan perasaan iri hati di kalangan orang Arab Quraisy. Mereka pula mencari sokongan daripada orang Yahudi dan penduduk Arab di sekitar tanah Arab agar menghapuskan kerajaan Islam. Okey, tetapi penyebaran Islam di mana Nabi menghantar perutusan surat lah kepada Rom, Parsi, Mesir, Habsyah. Tapi ada yang terima, ada yang tolak. Ada Raja Parsi, bila dia terima itu, dia tolak, dia koyak terus kertas. Kalau tengok di sini ada cerita. Ni. Wakaf Nabi Muhammad ke Parsi tidak dapat diterima oleh